Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan sambung semula perbincangan kita dalam tamadun India. Okey, mula-mula cikgu akan tunjuk satu video tentang tamadun India ni. Sekejap ya. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh, okey. एष इदानीं स्थिरो भव सम्प्रति
Okey. Faham tak masa video tadi tu? Faham tak? Video tadi tu cerita pasal apa? Tak faham. Okey. Ah? User Afnan apa dia? Nampak tak video tadi dia buat apa? Nampak. Buat apa? Dia berperang. Berperang. Dia berperang. Okey. Berperang, okey. Okey, hari ni tajuknya adalah bentuk perluasan kuasa. Okey. Bentuk perluasan kuasa tu macam mana tadi kita tengok kan dia berperang. Salah satu bentuk perluasan kuasa adalah dengan fizikal. Bentuk perluasan kuasa salah satunya adalah fizikal. Fizikalnya tu dari segi apa? Dari segi peperangan. Okey, jadi tajuk kita adalah jadi tajuk kita adalah tentang bentuk perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey. Cikgu ada cakap tadi kan salah satu bentuk perluasan kuasa adalah dari segi fizikal. Okey. Dalam tamadun India ni dia menggunakan dua bentuk perluasan kuasa. Satu adalah fizikal. Yang kedua adalah tentang bentuk perluasan kuasa melalui keagamaan. Okey, kita tengok. Bentuk perluasan kuasa melalui fizikal. Apa dia? Okey. Bentuk perluasan kuasa bermaksud perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Sesebuah kerajaan mampu membentuk empayar dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Perluasan kuasa dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan mengakui taklukan dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Okey. Tadi dekat dalam video tu kita ada tengok dia berlawan kan? Dia berperang. Okey. Jadi itu adalah salah satu bentuk perluasan kuasa fizikal iaitu melalui peperangan. Dengan dia berperang, contohnya kerajaan yang kecil, contohnya dia berperang dengan kerajaan yang besar. Tiba-tiba kerajaan yang kecil tu kalah. Jadi kerajaan yang kecil tu kena mengakui kekuasaan kerajaan yang besar tu. Jadi dia kena ikut peraturan, dia kena jadi rakyat daripada kerajaan yang besar, kerajaan yang menang tu. Okey. Faktor-faktor perluasan fizikal. Faktor-faktor dia adalah kekuatan ketenteraan. Yang kedua adalah disiplin tentera dan yang ketiga adalah dasar yang diperintahkan oleh raja. Okey, jadi kita tengok tadi dalam video tadi tu kan dia berperang. Berperang mestilah kena ada tentera kan. Jadi sesebuah kerajaan mestilah kena ada tentera yang hebat, tentera yang kuat. Barulah dia dapat kalahkan dia punya pasukan lawan, contohnya macam tu. Dan juga dia kena ada disiplin. Tentera dia mesti berdisiplin. Tak boleh malas-malas, tak boleh lemah, tak boleh kena datang on time. Maksudnya masa dalam perang tu kena perang habis-habisan. Okay, dan dia juga duduk di bawah perintah raja. Kalau raja dia cakap, okey, kita serang negara ni. Contoh dia, kita serang negara ni. Jadi, tentera tu kena serang lah sebab dia ikut perintah raja dia. Okay. Kita tengok perluasan kuasa
dalam dinasti. Ada 3 dinasti. Yang pertama, dinasti Nanda, iaitu dia wujud pada tahun 345 sebelum Masihi sehingga 321 sebelum Masihi. Yang kedua, dinasti Maurya. Dinasti Maurya dia wujud pada tahun 322 sebelum Masihi sehingga 185 Masihi. Dan yang terakhir adalah dinasti Gupta, iaitu pada tahun 320 Masihi sehingga 550 Masihi. Ketiga-tiga dinasti ni dia mengamalkan perluasan kuasa mengikut perluasan kuasa dengan menggunakan kaedah fizikal iaitu berperang. Okay. Ketiga-tiga dinasti ini merupakan pemerintahan yang telah mencapai tahap tertinggi dalam perluasan kuasa. Gabungan antara kekuatan ketenteraan dan juga dasar pemerintahan membolehkan ketiga-tiga dinasti ini membentuk sebuah empayar yang luas dalam tamadun India. Okey, macam itulah juga contohnya kan. Malaysia contohnya dulu. Dulu kita Indonesia dalam satu Nusantara, maksudnya dalam satu kawasan. Tiba-tiba British datang, Jepun datang menjajah kita, Portugis datang mula-mula. Jadi dia telah mengasingkan bentuk jajahan tu, tapi mula-mula yang menjajah negara kita adalah menjajah tanah Melayu adalah Portugis. Bila Portugis datang, jadi tak adalah kerajaan Melayu, maksudnya macam tu. Jatuhlah kerajaan Melayu Melaka. Tapi dalam dinasti dalam tamadun India ni, kita tengok mereka ni kuat, dinasti ni kuat. Sebab apa? Sebab tadilah dia ada kekuatan ketenteraan, dia ada pemerintah dia cekap, dia ada disiplin yang bagus tentera dia. Okey, itu pengajaran lah kepada kita. Mungkin pemerintah dulu, maksudnya pemerintah kerajaan Melayu Melaka dulu, Sultan Mahmud tu dia punya kepribadian dia kurang baik macam tu, dan tak ada dia punya pegawai-pegawai dia ataupun hulu balang dia tu banyak melakukan kesilapan macam tu. Jadi hancurlah, musnahlah kerajaan Melayu Melaka. Tapi dalam dinasti India ni, dalam tamadun India ni, dia orang tak macam tu. Okay, jadi kita kena mencontohi semangat daripada dinasti India ni, sebab tamadun India ni, sebab dia ada pemerintahan yang cekap, dia berhemah tinggi tu macam mana? Sebab dia patuh kepada perintah raja dia. Raja dia suruh berlatih, dia berlatih betul-betul. Perang, dia perang betul-betul. Macam tu. Okay, seterusnya kita tengok dinasti Nanda. Okay. Ketika zaman dinasti Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan cara perluasan kuasa melalui kekuatan ketenteraan. Dengan apa? Dengan berperang tadilah. Kekuatan ketenteraan tu adalah cara dia berperang ataupun melalui peperangan. Okey, pasukan tentera dinasti Nanda. Dinasti Nanda ni dia ada beberapa tentera lah. Antaranya ada kavaleri. Ada 20,000 kavaleri, 200,000 infanteri, 3,000 tentera bergajah. Okey, Empayar Nanda ni dia menganjur dari wilayah Bengal. Wilayah Bengal dekat sini, di sebelah timur sini, hingga ke Punjab di sebelah barat kat sini. Sini Punjab. Okey. Dan di sebelah barat wilayah Dekkan. Pusat pemerintahannya di Patalipura dekat sini. Pataliputra ni dekat sini. Dia punya pusat pemerintahan di tengah-tengah ni. Okey. Ni ingat ini peta dinasti Nanda. Kita tengok pula dinasti Maurya. Okey.
Kekuatan ketenteraan juga menjadi asas kepada perluasan kuasa dinasti Maurya, terutama semasa dalam pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Kedua-dua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas sehingga meliputi wilayah Bengal dekat sini sama juga. Dekat sini, dia mula dekat sini hinggalah wilayah timur dekat sini. Nampak ke dekat sini? Lepas tu, bila kita tengok, tadi kita tengok dinasti Nanda. Ini dinasti Maurya, kawasan dia lebih luas. Lebih luas daripada dinasti Nanda tadi. Okey, pusat pemerintahan dinasti Maurya pun sama. Dekat mana? Dekat Pataliputra. Okey, ni adalah gambar Asoka. Asoka ni pemerintah kerajaan dinasti Maurya lah. Okey, Asoka ni dia berusaha menguasai wilayah yang belum dikuasai oleh Maurya. Okey, mula-mula Chandragupta Maurya dulu yang luaskan kuasa, tapi ada lagi certain tempat ataupun ada lagi sebahagian tempat ataupun wilayah yang dia tak sempat nak kuasai, tak sempat nak jajah. Jadi Asoka ni dia pun kuasailah kawasan yang belum dikuasai oleh dikuasai oleh Maurya melalui apa? Melalui perang Kalinga. Kalinga tu satu wilayah. Jadi akhirnya Kalinga ni berjaya dikuasai, namun telah menyebabkan 150 orang kehilangan tempat tinggal dan 1,000 orang terbunuh. 100,000 orang terbunuh. Keadaan ini telah memberikan kesedaran kepada Asoka, maka pemerintahannya berubah ke arah lebih bertoleransi dan tanggungjawab. Kita tengok kekuatan tentera dinasti Maurya. Dia ada 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavaleri, 600,000 infanteri. Okey, tadi kan dia cakap Asoka ni dia berperang untuk merebutkan Kalinga, untuk menguasai Kalinga. Kalinga tu satu wilayah. Jadi bila dia berperang, dalam video tadi tu kita tengok dia berperang, sampailah dia dapat kuasai wilayah Kalinga tu. Tapi memanglah dapat kuasai wilayah Kalinga. Tapi menyebabkan kemusnahan tempat tinggal, kehilangan nyawa. Jadi dia pun sedar, tak bagus sebenarnya cara dia berperang ni. Sebab menyusahkan orang. Betul tak? Sebab dia menyebabkan kemusnahan tempat tinggal lah, orang tak ada tempat tinggal. Bila dia berperang, tak ada tempat tinggal. Orang pun tak ada tempat tinggal. Tempat tinggal dia tu, orang tu dah musnah dah. Disebabkan berperang. Jadi, kita boleh ambil pengajaran dekat sini. Kita tengok masa sebelum kita merdeka. Kita punya raja-raja macam mana raja-raja kita dulu bersatu untuk membentuk sebuah negara. Adakah melalui peperangan? Cikgu nak tanya dulu, masa sebelum kita merdeka, raja-raja kita ni nak satukan Malaysia ni, nak merdekakan Malaysia ni melalui peperangan ke macam mana? Melalui cara apa? Ada siapa-siapa tak boleh jawab? Siapa-siapa tak? Apa dia ni? Dengan berbincang. Dengan berbincang. Okey, awak ni cakap dengan berbincang. Itu salah satu cara lah. Cara untuk tidak berperang. Sebab kebijaksanaan Raja-Raja Melayu adalah dengan mengadakan rundingan ataupun perbincangan dengan pihak British. Dia bincang macam mana nak dapatkan kemerdekaan ni. Asyik kena jajah aja. Macam mana nak dapatkan kemerdekaan. Jadi dia pun berbincang dengan British, akhirnya dapatlah kita merdeka. Masa kita merdeka tu
kita tak kehilangan tempat tinggal sebab British semasa pemerintahan British dia menyediakan tempat tinggal macam tu, dah sediakan kawasan tempat tinggal. Jadi dengan adanya rundingan, perbincangan semua tu, tak ada lah berlakunya peperangan. Jadi kita kena bersyukur lah kita dekat Malaysia ni, dekat tanah Melayu. Sebelum Malaysia yang tanah Melayu tak ada berperang. Adalah berperang zaman dulu, tapi maksudnya untuk mencapai kemerdekaan ni tidak menggunakan cara peperangan. Okay. Kita tengok dinasti Gupta pula. Dinasti Gupta telah dipimpin oleh Chandragupta I yang memerintah antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi. Pataliputra turut dijadikan pusat pemerintahan bagi dinasti Gupta. Chandragupta I telah menjadikan ketenteraan sebagai salah satu kaedah untuk memperluaskan kuasa sehingga beliau mampu menguasai kawasan yang lebih luas, iaitu dari Punjab hingga ke Bengal ni. Daripada Bengal ni ke Punjab bahagian sini. Sini Bengal dengan Punjab bahagian sini. Lepas tu okey, ini cara dinasti Gupta. Kita tengok ketiga-tiga negara ni, ketiga-tiga dinasti ni, kawasan yang dikuasai itu lebih luas. Tadi kita tengok dinasti Nanda kecil je kawasan dia. Kawasan kekuasaan itu kecil je. Lepas tu dinasti Maurya besar sikit. Dinasti Gupta lebih besar daripada dinasti Maurya. Okey, bila kita tengok ketiga-tiga negara, ketiga-tiga dinasti ni kan, kita nampak dia kata Pataliputra ni adalah pusat pemerintahan. Kenapalah Pataliputra ni dijadikan pusat pemerintahan? Siapa boleh jawab? Kenapa Pataliputra ni jadi pusat pemerintahan? Ketiga-tiga dinasti pula tu. Ketiga dinasti menjadikan Pataliputra ni sebagai pusat pemerintahan. Kenapa tak dekat kawasan lain? Kenapa mesti Pataliputra? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Ada siapa-siapa boleh jawab? Kenapa Pataliputra ni dipilih ataupun dijadikan sebagai pusat pemerintahan? Ada tak nak jawab? Tahu ke tak tahu? Ni kenapa Pataliputra ni? Tak tahu. Okey. Kita tengok. Sini kan Pataliputra kan? Okey. Yang ini apa? Yang warna biru ni apa? Agak-agak yang warna biru ni apa? Sungai. Sungai Mihalan cakap tu sungai. Okey, betul. Sebab Pataliputra ni dia berhampiran dengan sungai Ganges. Okey, sebab kan kita dah belajar sungai ni merupakan pusat perdagangan. Jadi sebab itulah Pataliputra ni dia pilih sebagai ibu kota untuk pemerintahan. Okey, sekarang kita masuk kepada bentuk perluasan kuasa yang kedua, iaitu keagamaan. Okey, apa tu bentuk perluasan kuasa melalui keagamaan? Okey, perluasan kuasa dengan menggunakan kaedah keagamaan dan kemanusiaan dia berbeza dengan kaedah fizikal tadi, peberang tadi, dia lain sikit. Kerana ia tidak bergantung kepada sempadan wilayah yang tetapi
dia merentas sempadan sebab dia menggunakan agama. Agama ni bila kita sebarnya agama ni, dia tak kira lah negara mana, kawasan mana, tersebar je macam tu. Tapi kalau fizikal tadi, peperangan tadi tu dia terhad dekat kawasan tu je macam tu. Okey, dinasti yang terlibat dalam bentuk perluasan kuasa keagamaan ni adalah dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Okey, kita tengok dinasti Maurya dulu. Kaedah perluasan kuasa melalui keagamaan ini telah menonjol pada zaman dinasti Maurya, iaitu era pemerintahan Asoka. Tadi ada gambar tadi dekat sebelum slide ni. Slide yang sebelum-sebelum ni, yang tentang dinasti Maurya, itu adalah gambar Asoka. Ianya bermula selepas berakhirnya Perang Kalinga. Lalu Asoka pun berhentikan sebarang perluasan kuasa melalui fizikal ataupun peperangan. Tetapi Asoka ni dia memperluaskan kuasanya melalui agama, iaitu dengan menumpukan perkembangan agama Buddha. Bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan haruslah diukir pada tiang batu di kawasan yang strategik. Okay. Di bawah pemerintahan Asoka, misi pengembangan agama Buddha telah giat dijalankan. Misi tersebut telah dihantar ke Tibet, Nepal, Alexandria, Anchos, Bactria dan Burma. Misi penyebaran agama Buddha ke Sri Lanka telah diketahui oleh Mahendra. Sementara Sona dan Uttara ditugaskan menyebarkan agama Buddha ke Asia Tenggara. Okay. Mula-mula Asoka ni, tadi kita tengok kan masa dia menggunakan bentuk perluasan kuasa dia dengan fizikal ataupun dengan berperang, iaitu Perang Kalinga. Jadi kesan daripada Perang Kalinga tu dia tengok orang kehilangan tempat tinggal, banyak nyawa yang terkorban. Jadi dia pun berhentikan, dia pun dah menyesal dah buat macam tu, kesian orang yang tak berdosa. Dia yang mereka yang nak merebut kawasan, tapi orang yang tak berdosa pula jadi mangsa macam tu. Jadi Asoka ni pun dia memperluaskan kuasa dengan agama, iaitu agama apa? Agama Buddha. Okay. Mula-mula dia sebarkan agama Buddha dekat kawasan India saja. Tapi lama-lama dia luaskan lagi penyebaran agama Buddha tu. Dia hantar wakil lah ke Tibet, dia hantar wakil ke Nepal, Alexandria, Anchos, Bactria dan Burma, sehinggalah ke kawasan Asia Tenggara ni. Sebab itulah adanya agama Buddha dekat kawasan Asia Tenggara ni. Dekat Malaysia pun ada. Dekat Malaysia pun ada ramai yang beragama Buddha. Okay. Tengok dinasti Gupta pula. Pada zaman dinasti Gupta, penekanan telah diberikan kepada agama Hindu sehingga agama ini mengalami perkembangan yang pesat. Pemerintah Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Hal ini kerana Raja Samudragupta meminati puisi keagamaan hingga beliau dikenali sebagai Kaviraja, iaitu Raja Penyair. Zaman Gupta ni telah dikenali sebagai zaman keemasan agama Hindu. Okey, kita ingat Dinasti Maurya dia menyebarkan agama Buddha. Dinasti Gupta menyebarkan agama Hindu. Kedua-dua agama ini, agama Hindu Buddha ni telah tersebar sampailah hari ini masih ada dan tersebar daripada India tu tersebar sampai ke Asia Tenggara. Sebab apa? Sebab
pemerintah raja tadilah, pemerintah dia punya rakyat ataupun dia punya wakil negara sangat patuh kepada perintah raja dia. Kalau raja dia kata tadi, Asoka tadi cakap kena hantar wakil untuk sebarkan agama Buddha ke Asia Tenggara. Jadi dia punya wakil iaitu Saudara Utara tu kenalah pergi ke Asia Tenggara dan menyebarkan agama Buddha. Macam tu juga dengan dinasti Gupta ni. Sama je. Tapi Raja Samudragupta ni dia memang minat puisi. Dia minat puisi agama. Jadi dia pun menyebarkanlah agama Hindu melalui puisi-puisi. Okay. Kesimpulan. Tamadun India berjaya menunjukkan peningkatan melalui perluasan kuasa secara fizikal dan juga secara agama yang telah mempengaruhi kesinambungan pemerintahan untuk jangka masa yang lama. Kematian dan kemusnahan yang berlaku akibat daripada kesan perluasan kuasa secara fizikal telah menyebabkan pemerintah mengubah polisi perluasan kuasa secara penyebaran agama. Di sini jelaslah bahawa keamanan amat penting dalam menjamin kesejahteraan negara. Oleh itu, kita hendaklah menanamkan sikap menghargai. Kita kena bekerjasama. Untuk apa? Untuk membina dan memperbaiki tamadun sekarang ni supaya menjadi lebih baik daripada tamadun sebelumnya. Okey. Kat sini cikgu nak tekankan kita kenalah menghargai. Menghargai apa? Menghargai jasa pemerintah-pemerintah terdahulu. Sebab pemerintah-pemerintah dahulu tidak menggunakan cara perluasan kuasa melalui fizikal, melalui ketenteraan ataupun melalui peperangan. Tetapi mereka menggunakan kaedah ataupun menggunakan cara perbincangan dan juga rundingan. Sebab bayangkan kalau Malaysia ni ataupun tanah Melayu berperang. Jadi tak adalah kita ni mungkinlah hidup dalam tamadun yang lemah. Sebab apa? Kita tak ada kuasa yang kuat. Sebab dengan berperang. Kalau berperang tu kadang-kala kita menang, kadang-kala kita kalah. Tapi melalui rundingan ni kita win-win situation. Win-win situation tu maksudnya macam belah pihak lagi satu dapat manfaat, pihak kita pun dapat manfaat. Okay, jadi kita kena bersyukurlah hidup dekat Malaysia ni. Malaysia ni aman, damai. Tak ada berperang lah, apalah. Bayangkan kalau kita hidup dekat zaman tamadun India tu, macam manalah kita berperang. Tapi kita kena bersyukur kita hidup dekat zaman yang moden dan juga pemerintah kita pemerintah yang pandai. Okay, sekian saja tajuk kita. Tapi cikgu nak tanya. Tadi cikgu dah terang panjang dah pasal perluasan kuasa tu. Sekarang cikgu nak tanya. Nyatakan ada 3 dinasti yang terlibat dalam perluasan kuasa bentuk fizikal tu. Apa dinasti yang terlibat? Apa dinasti dia? Apa nama dinasti tu? Dinasti Nanda, Dinasti Maurya, Dinasti Gupta. Okay, Mihalina jawab. Ada 3 dinasti kan? Dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okay. Tadi ketiga-tiga dinasti tu, dinasti Nanda, dinasti Maurya, dinasti Gupta, dia menjadikan Pataliputra sebagai pusat pemerintahan ataupun sebagai ibu kota dia. Kenapa? Kenapa dijadikan Pataliputra sebagai pusat pemerintahan? Sebab Pataliputra dekat dengan sungai. Okey, kenapa dekat dengan sungai? Kenapa? Apa sebab dia? Sebab sungai tempat perdagangan. Sebab selalunya umumnya sungai ni tempat perdagangan, tempat orang selalu datang macam tu.
Dulu kan nampak je sungai tu kecil tapi sebenarnya sungai tu besar. Sungai Ganges tu besar sebenarnya. Jadi pada zaman dulu adalah kapal-kapal yang berlayar singgah dekat kawasan Pataliputra tu, berdagang dekat situ. Jadi pemerintah dinasti tu pun tengok Pataliputra ni maju sebab kawasan perdagangan. Jadi dia pun pilih sebagai pusat pemerintahan dia. Okey. Sebutkan dua agama yang disebarkan dalam tamadun India. Dua agama. Agama apa? Jadi Zata agama apa? Ada dua agama tadi. Apa dia Zata? Buddha dengan Hindu. Okey, ada dua. Ingat ada dua agama yang disebarkan yang berasal pada tamadun India. Yang pertama adalah agama Buddha iaitu ketika dinasti Maurya. Yang kedua agama Hindu ketika dinasti Gupta. Okey, sampai sini je kelas kita dalam tajuk perluasan kuasa. Okey.